Baik, pada begini saya nak mengajak perempuan semua kita nak berkongsi apa nama? Nak kongsi ayat suci Al-Quran. Siapa yang ada Quran boleh buka lah. Surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, Al-Quran muka surat 28. Boleh tak? Muka surat 28 ada tak? Ayat Al-Quran muka surat 28 apa dia buat surah Baqarah ayat 28 ada. Ada. Kalau dia ada buka, bagi respon kalau dah ada. Ada muka surat ke ayat? Muka surat 28. Faman khafa min musa. Ya, faman khaf. Okey, jumpa tu. Okey, kalau dah jumpa, ya saya tengok sharing boleh tak saya share. Okey. Ayat ni nampak tak? Okey, nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Tak apa, tak nampak saya, tak apa nampak ayat tu. Nampak ayat tu Ustaz. Nampak ayat itu Ustaz. Okey, baik. Nampak ayat Ustaz. Baik, Alhamdulillah pagi ni kita sekali lagi kita bertemu dan sedar tak sedar kita diambang Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sering kita doa kan? Dan para sahabat juga Nabi sendiri pun 6 bulan sebelum tu dah berdoa agar dapat mencapai Ramadan, penghulu bagi segala bulan. Dan begitu juga kita pun sama-sama turut juga menuruti akan sunnah tersebut. Kita berdoa, tapi kita doa daripada Allahumma bariklah fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita 3 bulan. Dan sekarang ni ada pula doa Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan, kerana Rajab dah berlalu kan, Sya'ban pula dah hampir kepada penghujung dan hampir pula menutup tirai. Dan kita pun sama-sama begitu teruja dan gairah sekali nak memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Iwan Baik. Kita tengok ayat ni, saya baca perempuan ikut boleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mic lah kalau nak dengarkan ikut Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa perasan ini ayat apa? Ayat ini Allah mulakan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam banyak ayat Allah mulakan dengan ya ayyuhannas. Dan ada pula ya ayyuhalladzina kafaru. Dan dalam ayat ini Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baik, kenapa Allah tujukan kepada orang beriman? Kerana dalam dia ada satu perintah yang sangat diharapkan kita dapat kita dapat praktiskan, kita terus amalkan. Sebab orang-orang mukmin ni bila mereka mengamalkan sesuatu, mereka bila ada perintah daripada Allah, orang mukmin ni akan menjawab apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat.
Biasa orang mukmin dia akan begitu. Baik. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat patuh ini. Ini adalah satu perintah daripada Allah. Dan ayat ini diikuti dengan kutiba. Kutiba ni apa makna? Kalau perempuan perasan, kutiba ni diambil daripada perkataan apa, Wan? Diambil daripada perkataan katabah. Katabah apa makna dia? Kitab. Katabah artinya Perintah. katabah artinya telah Diwajib. menulis. Katabah artinya telah menulis. Jadi kalau kutiba artinya ditulis. Ya. Katabah artinya ditulis. Okey, Wan Jadi ayat tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Ditulis di sini artinya ditulis ataupun tertulis di mana? Di Lauh Mahfuz lagi. Yang dimaksud tertulis di sini ialah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa yang tertulisnya? Tentang kewajipan sesuatu yang telah diwajibkan, sesuatu yang telah ditentukan wajibnya di mana? Di Lauh Mahfuz. Sebelum kita ada dekat sana dah ada dah kewajipan berpuasa ni. Alaikumussyam. Syam ni apa? Puasa. Kadang-kadang kita tak sebut dengan syam. Kita sebut dengan apa, Puan? Kita sebut dengan apa nama ni? Kita sebut dengan saum. Lalu perempuan baca nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Macam pernah dengar di mana baik, itu doa untuk anak-anak. Tapi kadang-kadang mak-mak anak pun perlu juga doa tu. Kadang-kadang dengan lagu pun hafal. Baik. Doa ni sauman dalam satu surah Maryam disebut inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku telah bernazar di sisi Allah untuk Tuhanku sauman, aku akan berpuasa. Puasa apa tu, Puan? Maka disebut oleh Sayyidatina Maryam, aku berpuasa di sini ialah puasa daripada bercakap. Boleh puasa daripada bercakap Kenapa diperintahkan Sayyidatina Maryam puasa daripada bercakap? Pasal telah termaklum bahawa Maryam melahirkan Isa tanpa ada bapa. Dan pastinya orang akan menganggap mesti anak ni ialah anak zina. Anak yang tak sah taraf. Sebab itu Allah perintahkan kamu jangan cakap apa-apa. Kamu jangan cakap apa-apa. Biar apa nama ni? Biar orang lain tolong jawabkan. Dan pada ketika itu Nabi Allah Isa lah yang dalam keadaan dia dalam dakapan ibunya, dia yang menjawab, sedangkan Maryam pun tak tahu bahawa anak dia akan bercakap. Akan membela dia dengan izin Allah. Bila dia berkata, Puan, itu yang mengejutkan semua orang yang telah menuduh Maryam telah melakukan zina, sedangkan bagaimana tergamak engkau lakukan ini, wahai Maryam, padahal ibu dan ayah engkau bukanlah jenis orang yang jahat, orang yang buruk perangai, penzina lah dengan arti kata. Bagaimana boleh melahirkan, engkau boleh melahirkan ini. Jadi yang jawab itulah anak itu sendiri, iaitu Nabi Isa AS dengan izin Allah. Ya, dia menjawab sehingga orang-orang yang menuduh dia tadi terkelu lidah mereka, terdiam. Mana ada bayi yang boleh berkata-kata, melainkan dalam dunia ni ada 10 orang bayi. Betul, Puan Di antara yang kita dapat kesan ada 10 orang bayi. Perempuan boleh carilah yang 9 tu yang lain. Saya tak nak cerita di sini. Cukup satu je. Ya Kak Nurini Tolong cari yang 9 lagi tu. Baik, kemudian bila Nabi Isa menjawab,
terkesamalah mereka itu. Lalu itu yang akhirnya mereka kata, ini mesti anak Tuhan. Ini mesti anak Tuhan. Dah timbul pula nak tutup aib mereka, malu mereka telah menuduh Maryam, maka ini mesti anak Tuhan. Dan untuk makluman Nabi Isa dijawab bukan sepanjang masa tak. Dia bercakap bukan sepanjang masa. Dia bercakap untuk masa tu untuk bela mak dia je. Lepas dia bela mak dia, dia terus sebagai bayi biasa balik. Okey? Baik, itu satu. Dan balik kita pada ayat yang kita nak baca ni apa puan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah difardukan, diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Siapa dia orang sebelum kamu, perempuan? Dalam ayat ni. Siapa yang dimasukkan sebelum kamu tu? Siapa boleh bantu saya? Cepat. Siapa yang dimasukkan dalam ayat ni sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu? Nabi Daud. Nabi Daud. Okey. Kak Ros kata Nabi Daud. Yang lain? Pasal ada dalam hadis mengata di antara puasa yang terbaik ialah puasa seperti mana Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari buka. Satu hari puasa, satu hari buka. Dimaksudkan orang sebelum kamu di sini ialah mereka yang pernah dikurniakan Alkitab, khususnya umat Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Daud, sinambungan daripada kitab Taurat tu datangnya Zabur. Kemudian umat Nabi Allah Isa, dan ada riwayat mereka berpuasa selama 40 ataupun 50 hari. Okey? Baik. Kemudian siapa boleh bantu saya satu lagi? Kenapa kita diperintahkan puasa ni? Kenapa? Kak Lela. Sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dulu daripada Itu dah sebut dah tadi. Kenapa orang dulu pun wajib puasa, kita kena ikut dia pula puasa? Kenapa? Cepat. Yang lain mana? Kenapa? Cepat. Bantu saya. Ustaz, Kaedah. mungkin Kaedah kita dulu. nak kerana mentaati perintah Allah. Okey, satu. Yang lain Kak Azmah kata apa tadi? Mungkinlah Ustaz kita nak rasa macam mana rasa orang yang miskin, yang tak ada makan minum. Ya, kena rasa tu Mungkinlah tak pendapat saya. Habis kalau miskin yang puasa tu pula, nak rasakan siapa pula? Itu di antaranya lah, betul lah. Okey. Tapi untuk lebih jelas lagi, yang ayat yang perempuan baca lagi. La'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Ingat tak takwa yang saya bagi tips itu hari, takwa ada 7. Ingat tak? Ingat tak takwa tu ada 7 perkara? Okay, tulis. Siapa yang belum ada, tulis mula. Tulis, yang bagusnya tulis dekat buku catatan awak, tulis dekat kulit dia. Kan buku nota awak ke, buku catatan awak ke, buku-buku apa sekalipun, tulis kat kulit dia. Kenapa tulis kat kulit? Pasal bila ustaz tanya buka kulit dia je. Buka tengah-tengah kan nak kena cari kat mana. Pasal benda ni ustaz akan ulang-ulang tanya. Baik, takwa ni, maksud takwa disebut dalam Al-Quran, takwa tu maksudnya takut hanya kepada Allah. Itu nombor 1. Baik, nombor 2. Nombor 2 apa? Buat apa yang diperintah. Yang kedua, buat apa yang diperintah. Yang ketiga, tinggal apa yang ditegah. Tinggal apa yang ditegah. Yang keempat, pelihara diri daripada murka Allah dan azab Allah. Nombor 4 apa? Pelihara diri daripada murka Allah
dan azab Allah. Nombor 4. Nombor 5. Buat baik secara istiqamah. Buat baik cara istiqamah. Nombor 5. Nombor 6. Sentiasa redha dan qanaah. Nombor 6. Sentiasa redha dan qanaah. Dan yang ke-7. Banyak ingat mati dan sentiasa bersedia untuk menghadapinya. Ustaz boleh cerita, dia dah boleh cerita lah. Sudah bagus. Ada Macam tulis mana? tulis Ustaz suruh tulis hari tu. Okey, banyak ingat mati dan sentiasa bersedia menghadapinya. Menghadapi matilah. Dapat semua? Yang lain dapat ke? InsyaAllah. Dapat. InsyaAllah. Lagi kita ulang, Yang pertama, apa dia takwa? Takut kepada Allah. Yang kedua? Buat apa yang diperintah. Yang ketiga? Tinggal apa yang ditegah. Yang keempat? Pelihara diri daripada murka Allah dan azab Allah. Yang kelima? Buat baik secara istiqamah. Buat baik cari istiqamah, jangan buat baik berpada-pada. Baik. Yang keenam? Sentiasa redha dan qanaah. Yang ketujuh? Banyak ingat mati sentiasa hadapi. Banyak ingat mati dan sentiasa bersedia untuk menghadapinya. Menghadapi mati. Kalau tadi Allah nak cabut nyawa kita, kita dah bersedia dah. Pasal hari-hari kita usaha buat baik kan. Buat baik, lepas tu tak kisahlah Allah nak ambil bila-bila masa pun kita dah bersedia dah. Itulah 7 perkara yang sempat saya himpunkan, ambil daripada maksud atau mafhum daripada ayat suci Al-Quran. Cuma ada orang tanya, Ustaz, apa maksud redha tu? Redha dan qanaah. Redha apa Kak Nur ini? Berserah. Oh, redha berserah Ustaz. Okey. Berserah Ustaz tu maksudnya apa? Terima apa yang diperintahkan. Ya. Redha ni kalau kita bahasa Melayu buat rela. Sebenarnya redha. Kita merelakan apa saja ketentuan. Merelakan apa saja ketentuan. Redha apa saja ketentuan, baik buruk, kita redha je. Satu. Kalau qanaah? Qanaah merasa cukup dengan kurniaan Allah. Qanaah diambil daripada perkataan kafar, cukup. Rasa cukup dalam hati. Rasa cukup dalam jiwa. Allah bagi sikit cukup. Kalau banyak, Alhamdulillah. Banyak lagi cukup. Kan, kalau sikit cukup, kalau banyak lagilah cukup. Banyak lebih lagi, sikit pun kita dah syukur. Apatah lagi kalau banyak. Okey puan Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayyamam ma'dudat. Sama kita? Boleh? Ayyamam ma'dudat. Apa maksud ayyamam ma'dudat ni? Ayam beberapa hari yang ditentu, yang tertentu. Hari yang tertentu. Ya, itu Yam diambil daripada perkataan yaumun. Kalau satu yaumun, kalau banyak yam. Ayam ni maksudnya apa? Hari-hari. Makdudat diambil daripada perkataan adat. Adat artinya apa? Adat. Adat artinya apa puan? Adat artinya yang boleh dibilang. Adat artinya apa? Boleh dibilang. Bukan adat yang adat istiadat tu bukan. Adat kebiasaan tu bukan. Itu ain, alif, dal, ta, mabuta. Ataupun alif ta, adatun. Bukan yang tu. Adat itu adat kebiasaan. Tapi di sini adat ain, dal, dal. Adadun. Adadun ni maksudnya apa? Maksudnya bilangan. Perasan tak bahawa puasa yang Allah perintahkan ada bilangan hari dia yang boleh kita bilang.
yang boleh kita hitung. Berapa hari Puan 30. 30 ke 29? Ada Bulan 29. dah. Ada Sebulan 29 ke 30 lah. Ikut anak bulan. Ikut anak bulannya. Tunggulah pengisytiharan daripada pemegang mohon besar raja-raja dengan diperkenankan di bawah duli-duli yang maha mulia. Dengan saya ini diisytiharkan ikut pengisytiharan itu. Jatuh pada hari Esok puasa jatuh pada hari Selasa. macam itu, ingat tak 2 tahun lepas kan yang raya tu jatuh pada hari esok. Kelang Kelang kabut, kan? kabut malam tu supermarket yang dah tutup panggil balik orang ni sambung kerja overtime. Kenapa raya esok? Diorang semua komplain. Kenapa raya esok? Dia komplain kenapa raya esok. Pasal ayam belum beli, daging belum siap. Rendang belum, nak masak rendang. Habis macam mana nak raya? Tak ada rendang. Raya wajib mesti ada rendang. Itu je kelang kabut. Ingat? Okay? Baik. Ingat. Ayam ma'dudat, puasa ni pada hari-hari yang terbilang, yang boleh dihitung. Kita 29 ataupun 30 hari. Ulama dulu ada riwayat mengatakan 40 hari, bahkan ada yang mengatakan 50 hari. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Makna dia apa, Puan? Maka barang Faman siapa kana minkum kamu sakit atau dalam perjalanan musafir, ya, au ala safarin atau bersafar, dia ada iddah dia. safar. Okey, saya nak tanya iddah dia berapa hari? kerana Orang yang sakit ataupun orang dalam perjalanan dia ada iddah dia. Iddah dia berapa hari, Kak? Iddah tu sama dengan makdud tadi. Boleh dibilang hari dia. Iddah dia berapa hari, Kak? Buat macam solat Iddah dia berapa Ustaz hari, kan. 4 hari. Dia, Yang 3 hari, ada yang 4 hari. dia 4 hari. 5 hari lah perjalanan, 5 hari pula. pergi Okey, 5 hari balik pula. ada menetap 5 hari lah. 3. Oh, 5 hari Kan lah. Ada dua 5 satu hari. hari perjalanan, kalau perjalanan pergi balik dan dalam musafir tu 3 3 hari. 3 hari dia punya menetap situ Okey, tempat. Kak. Siapa yang 3 tadi? Tak mudah. Modal dari Brunei. Ya 3 ke? hari. Okey. Berapa hari, Puan? Ada saya tanya dia kata 4 bulan 10 hari. Oh yang tu. Yang tu edah orang suami meninggal. Tak Angkat apa, dunia. itu edah orang cerai. Bersalin. Cerai Cerai orang mati. balu 12 meninggal. Cerai hidup 3 Suami bulan 10 meninggal. hari. Kita puasa baru sebulan, 29 hari, 30 hari. Dia sampai 4 bulan apa hal? Itu yang masalah dia. Sebab dia kata sebut Dia edah sebut tu, edah. tak sebut edah. Edah tu artinya Dia keliru. Okey, edah tu ambil daripada perkataan apa? Tempoh ke? Apa Ustaz? Adat. Adat tadi adadun. Adadun. Adadun arti bilangan. Ada bilangan-bilangan tertentu. Tapi di sini macam awak jawab 5 pun salah, 3 pun salah, apa ni pun salah. Yang betulnya apa? 15. 15 pun salah. Oh 15 lagi banyak. 4 lah. 30 hari. Ya. 30 hari. Ikut kemampuan. Okey, gini. Dia kata siapa yang sakit, siapa yang dalam musafir, awak sakit berapa hari? Tak tahu. Tentu tak tahu sakit bila, Tak, berapa hari. katalah sakit berapa hari? Bagi contoh. Kalau 3 hari, 3 hari lah. Ikut 5 hari, ketentuan 3 lah, hari lah. ketentuan berapa. Ikut masing-masing lah. Ikut ketentuan awak sakit berapa hari. Dan sakit ni bukan sakit yang, sakit maksudnya sakit orang yang sihat, faham tak? Dia sihat. Tapi dia sakit, dia tak boleh nak apa? Dia tak boleh nak teruskan puasa dia. Syarat dia mesti ada niat nak puasa dulu. Dia tak boleh, saya sakit, saya tak nak puasa lah. Ada orang, dia bila dia Ramadan, dia nak sepanjang Ramadan, aku nak musafir je. Kenapa nak musafir? Ada can, boleh buka puasa. Tak nak puasa. Tapi dia kena ganti Ustaz kan. Puan, orang-orang macam ni, hukum dia berdosa. Pergi luar negeri Ustaz.
Tahu, pergi luar negeri ustaz ke apa ke tak kisah. Tapi dia berdosa kerana dia dah pasang niat tak nak puasa. Sedangkan puasa tu wajib. Kecuali gini, kita niat puasa. Dan niat puasa, memang puasa. Dia puasa. Tiba-tiba dalam perjalanan tu memang tak tahan sangat. Terpaksa buka. Macam orang sakit tadi lah, terpaksa buka. Bukalah. Tapi dengan syarat, wa'iddatum min ayyamin ukhar, dia kena ganti pada hari lainnya. Faham eh? Faham. Bukan dia awal-awal lagi, kalau aku musafir, aku boleh tak puasa. Itu tak boleh. Dia kena puasa dulu, kemudian bila dia tak mampu, baru dia buka. Bukan awal-awal lagi niat, kalau aku musafir, aku boleh tak puasa. Dia dah awal-awal niat tak nak puasa. Itu dia anggap berdosa kerana puasa tu wajib. Kecuali kalau dia dah nak puasa, tapi dalam perjalanan memang tak tahan. Contohnya macam sahabat saya, dia pergi ke, apa nama tu, ke belah Riau. Negeri itu kan negeri minyak, macam dekat Sarawak kan, negeri minyak. Bila pergi kat tempat-tempat minyak ni, bila kena panas terik, pada itu dia tangkap, dia tekak tu. Waktu tu memang tak tahan, sampai muntah-muntah dibuatnya. Lepas tu dia tak tahan, itu yang akhirnya terpaksa buka. Terpaksa buka itu yang dimaafkan, ganti pada hari lain. Bukan sengaja-sengaja nak musafir, supaya dia boleh buka puasa. Satu. Wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang rasa yutiqunah. Yutiqunah tu apa? Yutiqunahu tu apa kak? Berat. Siapa yang rasa berat. Berat di sini maksudnya terbeban. Terbeban. Dia memang rasa beban betul. Kenapa? Rupanya dia dah tua sangat. Namanya tua bangka. Kalau setengah-setengah tempat dia tak sebut tua bangka. Dia sebut tua renta. Tua renta dia panggil. Okay, tak kisahlah. Pasal dia memang tak boleh puasa. Itu lain buan Bagi orang yang seberat sangat untuk puasa, ataupun dia ada sakit. Dalam Ramadan pun dia ada sakit tu, kalau keluar Ramadan nak ganti pun dia tak boleh nak ganti. Pasal dia tak boleh nak puasa. Orang-orang yang yutikunahu ini, dia boleh fidyatun. Denda, kena denda, bayar fidyah. Dengan cara fidyah tu maksudnya apa? Beri makan kepada orang miskin. Miskin. Siapa orang miskin ni? Orang miskin ni ialah orang yang kalau satu hari dia perlukan perbelanjaan untuk makan, minum, keperluan dia satu hari tu RM50, dia tak sampai pun RM50 dapat. Itu namanya miskin. Kalau dia satu hari semalam dia perlu RM50, dia dapat separuh je, bawah daripada separuh. Itu namanya fakir ataupun miskin tegar. Maka kita boleh beri makan pada orang ni. Kalau bayar fidyah berapa ringgit kak? Ikut beras yang kita makan. Beras yang kita makan. Okey, yang ikut beras yang akak makan akan nak bayar macam mana? Kalau beras tu berapa mahal kita makan, bayar je lebih. Ustaz, Ya. ada Ustaz. Dia punya Dalam tu. cerita gini lah kak. Kita bayar zakat berapa ringgit? Tujuh. Lapan ringgit lah. RM10, RM7. RM10. RM10. Kata ikut beras makan. Takkanlah RM7. Okey, tak apa. Kita ikut lebih pun tak apa. Okey, lepas tu bagi 4. Satu cupak. Artinya lebih kurang RM2.5 ataupun RM3 je. Kalau awak bagi orang tu seorang tu RM3, apa dia boleh makan? Kita bagi setengah lah Ustaz. Setengah ustaz, apa pula setengah ustaz? RM5 boleh lah Ustaz yang sekarang ni buat makanan. Setengah daripada harga, setengah Hebat. daripada harga lah Ustaz. Makanan kan semangkuk dah RM6, RM7. Ya, baik tak Puan. cukup. Ustaz. Bagi fidyah, bagi makan pada fakir miskin ni, disambung dengan ayat faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang ada perasaan ataupun dalam diri dia sukarela, tatawwa'a, ada secara sukarela nak melakukan kebaikan. Kebaikan apa ni? Laku kebaikan ni maksudnya bila dia bayar fidyah, dia tak bayar dengan RM2 ataupun RM3 tadi. Dia sengaja lebihkan RM30. RM6 pun tak bawa ke mana pun nak makan pun. Dia lebihkan RM30, RM50.
Dia orang ni, dia tak boleh puasa je. Tapi duit berkepuk. Duit dia banyak. Dia tak ada masalah duit. Masalah dia tak boleh puasa je. Maka bila dia bagi fidyah tu, berilah lebih-lebih. Itu namanya tatawak. Tatawak dengan beri lebih makan kepada orang-orang fakir atau buah miskin tadi. Tujuan apa? Yang wajib dia 1 cupak. Yang lebih tu sedekah dia. Ya kak Beri makan. Apatah lagi diorang tu susah. Apatah lagi beri makan pada bulan Ramadan lagi. Masya Allah, berganda dia. Ya. Maka bila gitulah keadaannya. Namun demikian, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun demikian tetap juga kalau dia berpuasa jauh lebih baik kalau mereka tu tahu. Tahu dia punya Ya, fadilat. Kenapa Allah fadilat. akan wajib puasa? Puan, Puan pernah tak pergi majlis bekwah? Beg buah. Pernah Ustaz. Pernah. Akak pergi kat mana kak? Yang Kelantan. Kat Kelantan. Kelantan bekwah. Kalau kat majlis kat KL, Kenduri. bekwah lah juga. Bewa juga. Itu bahasa dia je. Bekwah tu kenduri kahwin. Walimatul urus. Orang Kelantan duk royak. Bekwah. Bewa. Saya pernah tanya orang Kelantan, bekwah tu apa dia? Bekwah tu rasa-rasa lah Ustaz. Big work. Rasa kata bekwah tu big work. Big work. Jadi orang Kelantan yang belah-belah ulu ni, royak ke apa? Bekwah. Bekwah. Dia big work tak kerti nak sebut, akhirnya jadi bekwah. Bewa. Tak apalah, apa pun. Okey Puan, katalah kita pergi majlis bekwah ataupun majlis kenduri ni. Kita dijemput pada sekian hari bulan. Macam mana kita tak dapat hadir, kita hadir pada minggu depannya. Boleh tak? Ganti daripada hari yang majlis kita tak dapat pergi. Boleh, tak ada masalah, pergilah. Cumanya, sama tak hari yang kita pergi ganti dengan hari yang kita pergi pada hari kejadian? Tak sama. Hari kejadian boleh makan banyak Ustaz, ada jamuan dia. Banyak dia. Dapat jumpa ramai orang. Ya, dapat silaturahim. Lagi? Pertamanya, bila awak pergi majlis pengantin. Kita bila awak pergi majlis kenduri, yang pastinya pertama, awak tengok bapak pengantin, mak pengantin macam pengantin. Betul. Betul? Satu. Yang keduanya, apa nama tu? Yang keduanya, dekat situ awak tengok keceriaan suasana. Dia sediakan apa nama? Kemah dia pun siap menarik warna-warna yang tertentu. hidangan pengantinnya Ustaz. Tangan dia tak usah cerita. Ambil pula makan buffet. Berapa banyak nak makan, makanlah. Hiburan Ustaz. Rezeki. Ya. Kalau katalah itu hari kejadian, katalah minggu depan awak ganti dia. Kalau nasib baik awak pergi jumpa bapak pengantin, pak pengantin, dia pakaian pun selekeh je. Tak. Pengantin yang tadi dah tak ada dah. Pengantin dah pergi honeymoon. Di jamu air kak? Di jamu air mungkinlah dia bagi awak sikit lah, ada kopi jantan. Lepas tu kalau nasib baik lagi, dia keluarkanlah biskut. Biskut apa? Biskut mayat. Jantan untuk lelaki je lah. Dulu apa-apa biskut mayat. Tak adalah, tu gurau je. Tapi sebenarnya, sama juga bila Ramadan ni, bila kita puasa dalam Ramadan, bila kita ganti, tetap tak sama. Samalah macam tu. Itu perumpamaan. Lepas tu ada satu kisah, saya jumpa ada seorang budak umur 9 tahun. Dia sakit perut, pegang perut dia. Lepas tu mak dia cakap dengan dia, bukalah, kau tak larat, buka. Lepas tu budak umur 9 tahun ni, lelaki kata bukalah. Dia kata tak nak. Kenapa tak nak? Nanti kena ganti, kata dia. Saya tak tertarik dia punya jawapan tu. Nanti kena ganti. Tak apalah, mak dia kata, nanti kita ganti sama-sama. Mak temankan. Dia panggil mak dia Umi temankan. Lepas tu bila Umi kata pun tak nak juga. Nanti dia pergi sekolah, nanti masa ganti nanti pergi sekolah, orang lain tak puasa, dia seorang puasa. Dia tak seronok. Dan budak ni Puan,
dia telah mula belajar puasa, mula puasa pada usia 4 tahun. 4 tahun dia puasa buat. Dan mak dia ajar dia 4 hari yang terakhir. 4 hari yang terakhir cuba puasa dan akhirnya dia berjaya puasa. Kenapa mak dia beria sangat nak ajar anak dia puasa? Sebab abang dia umur 6 tahun dah puasa penuh. Jadi nak cuba pada adik dia. Kesian, mak dia kata memang saya tengok dia kesian sangatlah. Tapi Alhamdulillah dengan sebab itu, dia dah boleh puasa pada usia 4 tahun, 4 hari yang terakhir. Dan pada umur 5 tahun dia dah puasa penuh. Tapi budak ni, budak yang 4 tahun puasa ni, masa dia boleh puasa tu, syarat dia kena buka dengan nasi lemak. Sahur pun nasi lemak. Dia gaduh. Tak apalah, dia nasi lemak lah. Jadi budak tu nak puasa. Nasi lemak tu boleh cari. Nak latih dia puasa tu bukan satu senang. Kita pun puasa, saya belajar puasa umur 12 tahun. Belajar puasa. Itu pun puasa hari ni setengah hari, besok setengah hari, kira 1 hari. Oh, akhir gitulah Pasal mula nak belajar. Tapi Alhamdulillah lah, dengan izin Allah, dapat jugalah kita dapat maintain, dapat pertahankan puasa. Rupanya puasa yang menjadikan kita takwa ni, perempuan perasan tak? Bila kita puasa pun ni tengah lapar ni. Tekak tengah kering ni, pedih ni, perit ni. Dia sanggup tak minum. Kenapa tak minum? Pasal dia ada untuk berpuasa. Dan dia sedang puasa. Orang dekat depan dia makan, ngajak dia, menguji dia, jualah makan, jualah makan, sedap ni. Cakap macam sedap pun, dia boleh pertahan tak puasa, dia sanggup tak makan. Kenapa buat? Pasal niat dia. Sebab tu pentingnya innamal a'malu binniat. Bila kita niat nak puasa, orang makanlah berapa hebat pun makanan depan. Memang mungkin rasa ikut nafsu memanglah. Tapi waktu itu, kita boleh kontrol nafsu kita. Dia kena ikut kita. Kita jangan ikut dia. Nafsu memang nak kan? Nafsu tengok makanan lazat-lazat memanglah nak. Tetapi waktu itu dia boleh kontrol diri dia. No. Dia kena ikut kita. Aku sedang puasa. Nak makan nanti. Waktu berbuka nanti. Itu pun makan buka pun. Dia buka pun dengan kurma, dengan air katira. Kenapa katira? Kenapa itu air favourite dia punya. Kalau saya, favourite saya cincau. Saya buka dengan air cincau. Kalau saya mengajar ni, dia nak sediakan air. Ustaz nak air apa Ustaz? Boleh order ke? Kalau boleh order, saya nak air cincau. Terus saya tengah mengajar macam ni. Kan mengajar face to face kan. Berdepan, dia tanya Ustaz nak apa? Air cincau. Saya nak air cincau. Kenapa puan? Air cincau ni dia membantu sejukkan tekak kita. Sejuk. Lepas tu, buka dengan kurma, dengan air cincau. Lepas tu sembahyang lah. Bila awak dah kena kurma, dah kena air cincau, dah lega tak lapar kita? Kat Norini, lega tak? Lega. Dah lega. Lepas tu dah boleh sembahyang tak? Tadi kan kita sepanjang hari pun dah kadang lapar. Bila dah masuk sikit kurma, mungkin 3 biji, dan air dah memadai, dah kuat dah. Kita boleh sembahyang. Lepas sembahyang, dah boleh wirid, baca doa semua. Lepas tu, katalah kita sembahyang dengan wirid, katalah 10 minit. Lepas tu bangun, dah bangun, kita makanlah. Dah selesai, dah doa dengan baik, dah sempat buat sunat ba'diyah lagi. Ba'diyah, lepas tu makan balik makanan yang kita sediakan. Makanan yang warna hijau, sayur-sayuran, lauk kuah sayur. Kemudian makanan warna oranye, asam rebus, warna kuning, cili padi apa? Masak lomak, cili padi. Yang warna merah, asam pedas. Asam pedas apa dia, tak kisahlah apa pun. Makanlah lepas tu. Bila kita makan lepas tu, kita ada lebih kurang setengah jam boleh makan sebelum kita nak berangkat ke masjid. Cuma masa makan tu elak daripada makan terlalu banyak, takut masa tarawih nanti tak larat. Rasa berat. Itulah maksud ayat kita sempat baca, ayat 183 dan 184 untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki nanti kita sambung ayat yang berikutnya. Terima kasih banyak. Yang baik sesungguhnya datang dari Allah.
dan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berkati kita semua, dan Allah berikan kita kekuatan untuk meneruskan perjuangan hidup kita yang berbaki tak tahu berapa lama lagi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan segala apa yang kita amalkan ini beroleh kebaikan dan kebaikan yang banyak melaluinya. Okay, terima kasih banyak. Saya serahkan pada admin untuk buat kesimpulan. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yassin Idris Al-Karami yang sudi menerima jemputan kita untuk berada di kuliah subuh pada pagi ini. Kita juga doakan mudah-mudahan mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit, dengan barakah bacaan surah Yasin dan doa bersama dengan Al-Fadil Ustaz tadi, Allah ijabahkan doa-doa kita, mudah-mudahan diberi syifa yang sempurna, dipermudahkan segala urusan mereka insya-Allah. Terima kasih juga atas perkongsian ilmu walaupun masa begitu terhad, alhamdulillah, dan kita berada di ambang Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini membawa berkah kebahagiaan dan dekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan apa ini sampai tadi bermanfaat daripada surah Al-Baqarah, ayat dalam surah Al-Baqarah tadi. Jadi selamat berpuasa kepada Ustaz dan kepada semua jemaah. Mudah-mudahan kita diberi kesihatan yang baik dan terus dapat meningkatkan ibadat kita pada bulan puasa nanti. Dan saya ingin war-warkan beberapa program yang dianjurkan oleh Gemma Nur Iman. Pada malam ini jangan lupa kita ada forum ambang Ramadan pukul 8.30 malam bersama dengan panel yang berbahagia Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, dan panel yang kedua Ustaz Abdul Hadi Johari, dan moderator bagi forum ambang Ramadan pada malam ini ialah Ustaz Mahmud Mastam. Jadi teruskan mengimarahkan kuliah yang atau program ambang Ramadan yang kita adakan pada malam ini yang bertajuk Hamba Allah versus Hamba Ramadan. Jadi teruskan bersama dengan forum pada malam ini, dan pada pukul 8.30 nanti kita akan bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, iaitu Tadabbur Surah Ali Imran bersama dengan Imam Masjid Negara pukul 8.30 untuk kuliah duha. Jadi bagi ada kesempatan, ada masa yang terluang, bolehlah terus bersama dengan kuliah-kuliah yang kita anjurkan pada hari ini, dan kepada para jemaah yang ada urusan. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan dimanapun kita berada di bumi Allah ini. Dan tidak lupa juga kepada para penginfak yang terus menginfak kepada tabung Gemma Nur Iman. Jadi pihak Gemma Nur Iman merakamkan jutaan terima kasih kepada para penginfak yang sudi menginfak. Mudah-mudahan bertambah melimpah ruah rezeki mereka, dipermudahkan segala urusan, dan membolehkan pihak Gemma Nur Iman melancarkan pelbagai program, terutama program Ihya Ramadan yang kita akan tempuhi, yang kita nanti-nantikan, yang kita rindu ini. Jadi kita tutup dulu kuliah kita pada hari ini. Sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yassin Idris Al-Karami untuk membimbing kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Dan saya sebelum itu mohon maaf atas segala kekurangan, keterlanjuran kata semasa mengendalikan kuliah kita pada pagi ini. Dan saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan, sama-sama kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, ampun maaf daripada saya.